Antara kepelikannya lagi Ustaz ya, adalah golongan-golongan seperti ini mendakwa menisbahkan diri mereka kepada golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu lebih memelikkan saya. Sebab saya beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Periksalah mana-mana kitab asas ataupun kitab tahap pertengahan ataupun kitab tahap tinggi akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kitab manakah yang mengajarkan kepada seorang Asy'ari ataupun Maturidi bahawa termasuk di dalam sumber agama kita adalah apa yang dipanggil sebagai wujdaniyat ataupun kashfiyat ataupun manamat, ya, hal-hal mimpi, hal-hal yaqazah, hal-hal ilhamat. Tidak ada satu pun yang saya tahu kitab akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menerima dakwaan-dakwaan yaqazah, dakwaan-dakwaan kasyaf, dakwaan-dakwaan mimpi khususnya dalam bab akidah. Tetapi golongan-golongan seperti ini yang menisbahkan diri mereka kepada Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, mereka hari ini giat mencanai. Dan apabila seseorang ataupun sesebuah aliran itu cuba mengkritik sumber-sumber ilmu Islam yang sahih seperti ilmu hadis, disiplin ilmu hadis, kita mesti bertanya, dia tolak sumber ini, adakah dia nak bawa masuk sumber lain? Adakah dia sedang cuba menyeludup sumber ilmu yang lain yang tidak diterima pakai dan tidak diterima sebagai satu sumber ilmu yang mu'tabar? Maka kita lihat jawapannya adalah ya. Hampir kesemua golongan yang cuba menanam ragu kepada keabsahan ilmu hadis, kepada keabsahan ilmu usul tafsir, bahkan kepada keabsahan bahasa Arab itu sendiri, ya, kerana mereka ingin membawa masuk masdarul ilm yang baru ataupun sumber ilmu yang baru, sumber agama yang baru ataupun epistemologi yang baru. Itu sebenarnya tujuan mereka. Kalau kita lihat ke golongan liberal pula, ya, golongan mungkin sunnah di kalangan golongan liberal, mereka selepas menolak hadis, kalau kita lihat ada sebahagian mereka membawa masuk pula Ibn Arabi sebagai sumber ilmu dan sumber agama. Satu buku yang baru ditulis baru-baru ini bertajuk Syahadah Kedua. Syahadah Kedua. Kita lihat penulis kitab itu menyandarkan hampir kesemua dakwaan-dakwaan beliau yang bagi saya secara jelasnya melanggar usul-usul agama Islam, bahkan sehingga ke tahap mengiyakan penyembahan berhala. Dan bila kita periksa apakah sumber dia, apakah sumber keagamaan dia, adakah daripada Al-Quran, adakah daripada sunnah Nabi SAW? Rupanya tidak. Ia datang daripada Ibn Arabi. Dan kita tahu sosok ataupun watak Ibn Arabi ini banyak mempergunakan dakwaan-dakwaan yaqazah, mimpi bertemu Nabi SAW, mendapat kitab, contoh kitab Fususul Hikam daripada Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Dan hari ini penulis kitab itu ada menulis sebuah artikel di The Malaysian Insight, seakan-akan menyokong dakwaan Ustaz Berserban itu pula. Jadi kita lihat di sini golongan yang terpalit dengan pelampauan mereka kepada sufi falsafi ataupun sufi batini, dan golongan liberal seolah-olah mereka ini bergandengan untuk menyerang sumber agama kita yang kedua, iaitu ilmu hadis. Kalau kita merujuk kepada kitab Al-Aqaid An-Nasafiyah, ya, Al-Aqaid An-Nasafiyah ni adalah antara rujukan besar ataupun akidah besar yang dipegang oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Antara bab-bab pertamanya adalah perbincangan berkenaan dengan epistemologi, iaitu apakah sumber-sumber ilmu yang boleh dipercayai oleh seorang manusia. Disenaraikan ada 3 sumber yang kredibel. Yang paling kredibel, bahkan kita kata yang disepakati oleh manusia. Kalau difikirkan akan disepakatilah. Kalau tak difikirkan mungkin akan ditolak. Tapi kalau difikirkan dengan serius, pasti akan disepakati oleh mana-mana manusia. Iaitu 3 sumber ilmu. Yang pertama sekali ada panca indera, al-his. Panca indera kita yang sihat.
Nombor dua adalah al-aql. Dan nombor tiga adalah al-khabar as-sadiq. Dan di dalam khabar as-sadiq ini sudah tentu termasuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan saya ingin jelaskan di sini, urutan itu bukan bermaksud urutan yang lebih tinggi datang dulu. Tidak ya. Bukan bermakna bahawa indera dan akal itu diletakkan sebagai sumber ilmu yang lebih tinggi. Tidak. Lebih tinggi daripada wahyu. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi ketiga-tiga sumber ilmu ini, kalau kita lihat urutannya, bagi seorang manusia, dia akan bermula dengan indera dulu. Seorang bayi. Seorang bayi mendapat ilmu, bahkan mendengar tentang nama Nabi Muhammad, nama Allah, kan, melihat ibu dia solat, dia melihat ataupun dia mendapat ilmu itu daripada indera dia dahulu. Kemudian apabila akal dia sudah matang, ya sudah kita kata sudah sampai umur baligh, dia mula berfikir dan dia boleh mula mendapat ilmu-ilmu baru daripada akalnya. Dan dengan akalnya lah dia mengenali kebenaran agama Islam. Dengan akalnya lah dia mengetahui bahawa Al-Quran ini sebenar-benarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad bin Abdullah itu adalah sebenar-benar Rasulullah. Jadi ketiga-tiga sumber ilmu, masdarul ilm yang disepakati ini, kenapa tiga sahaja? Kenapa ketiga-tiga ini disenaraikan dan tidak disenaraikan mimpi, yaqazah dan sebagainya? Kerana ketiga-tiga sumber ilmu ini boleh diperiksa oleh sesiapa sahaja. Bahkan ia ada dengan sesiapa sahaja manusia di atas muka bumi ini. Dia bersifat am. Dia bukan bersifat istimewa. Semua orang boleh periksa. Dia boleh cross check. Kalau awak kata awak nampak sesuatu di sesuatu tempat, saya boleh pergi ke tempat itu dan periksa. Kalau awak mendakwa bahawa saya mendatangkan satu hujah akal, saya mendatangkan satu argumentation, saya sebagai manusia yang berakal juga, saya boleh memikirkan tentang hujah-hujah yang awak berikan itu, bukti-bukti yang awak bawa. Dan kalau awak mendakwa bahawa awak mendapat khabar berita daripada sumber tertentu, saya juga boleh memeriksa khabar itu. Maka ia bersifat am, dia boleh dikongsi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kepada golongan-golongan yang mengajarkan akidah-akidah yang salah, Allah kata, bawakan bukti kamu kalau kamu benar. Bila diperintahkan untuk bawa bukti, kalau saya tak boleh periksa bukti awak, maka ia tidak ada nilai. Bila saya minta awak untuk bawa bukti, dia adalah bukti yang saya boleh periksa. Tapi kalau awak kata, oh saya ada bukti tetapi bukti saya awak tak boleh periksa. Apa itu bukti awak? Bukti saya adalah zauq saya, rasa saya, pengalaman kerohanian saya. Maka jikalaulah kebenaran agama Islam ini bersandarkan kepada perkara-perkara yang bersifat relatif, bersifat subjektif, bersifat nisbi, bersifat pengalaman pribadi, maka hancurlah agama ini. Kerana apa? Kita tidak akan dapat mempraktikkan hatu burhanakum. Macam mana saya nak minta awak, zauq awak? Ustaz Rizal, boleh Ustaz Rizal kongsi zauq Ustaz Rizal kepada saya? Kan? Zauq Ustaz Rizal belajar ilmu hadis tu kongsi. Tolong upload kepada minda saya, upload kepada perasaan saya. Tak boleh. Dan kalau digunakan hujah zauq, hujah kasyaf, hujah mimpi dan sebagainya, orang-orang agama lain juga mendakwa yang sama. Kalau kita pergi, kita study daripada padri-padri Kristian juga, kita tanya mereka, saya susah nak faham lah Trinity ni, tak boleh masuk ke akal saya. Apa dia akan jawab? Dia akan kata Trinity is a mystery. You need to experience it. Dia bukan akli, dia kata. It's not logical, it's not rational. Nampak? Maksud dia apa? Saya nak kena hentam akal saya, buang akal saya, dan saya nak kena mengalami apa yang dialami oleh seorang Kristian tak tahu berapa tahun, barulah mungkin saya boleh faham Trinity itu. Seolah-olah itulah dakwaan mereka. Saya kena alami apa awak alami, baru saya boleh tahu kebenaran dakwaan awak. Kalaulah kebenaran bersandarkan kepada dakwaan-dakwaan begitu, maka tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini pun yang boleh dengan yakin mendakwa bahawa pegangan dia itu benar. Sebab apa? Sebab saya mendakwa saya benar, sebab saya membandingkan agama yang saya pegang ini, agama saya bukan saya, minta maaf. Agama saya ini benar kerana saya dapat membandingkan dengan dakwaan-dakwaan agama-agama lain. Saya tidak perlu menjadi seorang Hindu ataupun seorang Buddhis ataupun seorang Kristian
untuk mengetahui bahawa dakwaan asasi agama mereka itu tidak benar. Macam mana saya tahu? Saya tahu dengan indera, saya tahu dengan akal, dan saya tahu dengan pengkhabaran berita daripada sumber-sumber yang dipercayai. Maka ini adalah satu muhasabah, ya. Saya seru kepada golongan yang menisbahkan diri mereka kepada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tolong periksa balik masadirul ilm kita ini. Adakah kita jujur benar-benar berpegang kepada sumber tiga yang kredibel ini, atau kita memang nak masukkan sumber-sumber lain pula? Sumber-sumber yang bersifat nisbi. Bila dah masuk bersifat nisbi, kita akan jadi seperti golongan Sufas Ta'iyah. Dan golongan Sufas Ta'iyah adalah sebuah aliran yang dihentam keras oleh ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Siapakah Sufas Ta'iyah itu? Sufas Ta'iyah adalah sebuah aliran pemikiran yang mendakwa bahawa kebenaran itu bersifat nisbi. Apa bagi awak benar-benar, bagi saya salah-salah. Atau bagi saya ini benar-benar, bagi awak salah-salah, tak ada masalah. Tidak ada objective truth. Tidak ada kebenaran yang kita kongsi sama. Kebenaran itu bersifat nisbi dan relatif. Dan ulama kita daripada Asy'ariyah Maturidiyah, dan saya yakin ulama salaf juga, ulama Hanabilah kita berusaha menghentam golongan ini. Sebab kalau hujahan mereka ini dibiarkan tersebar di kalangan masyarakat, sesiapa sahaja boleh mendakwa apa sahaja tentang apa sahaja. Dan bila itu berlaku, dakwaan semua orang menjadi tidak bernilai. Betul? Kalau sesiapa saja boleh dakwa apa sahaja, maksud dia dakwaan sesiapa saja tidak akan ada nilai. Tidak akan ada nilai sebab ia tidak berdiri di atas dasar ilmu yang kita sepakati bersama. Sebab tu ada ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nak berdebat, nak berhujah, kena ada titik kesepakatan. Dan titik kesepakatan itu adalah tiga sumber ilmu tadi itu. Maka jangan bawa masuk yang keempat. Jangan bawa masuk yang kelima. Walaupun kita menerima dakwaan mimpi para ulama, orang-orang soleh, tetapi mimpi bertemu Nabi SAW itu sekadar mubasyirat. Dia tidak membawa akidah-akidah baru. Dia tidak membawa hukum hakam baru. Pernah ada seorang yang tidak bersetuju dengan saya. Dia kata, Ustaz Noor, orang-orang yang mendakwa kasyaf, zauq dan sebagainya, mereka tak pernah bawa akidah baru. Mereka hanya mungkin bawa fadailul a'mal ataupun mubasyirat sahaja. Maka saya katakan dakwaan itu batil. Bahkan kalau orang yang bercakap itu tahu tentang orang-orang seperti Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, maka dia lebih hampir kepada pembohongan sebenarnya. Kerana apa? Orang-orang seperti Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili dan golongan sufi falsafi dan sufi batini, mereka dengan berterus terang membawa akidah-akidah baru sebenarnya. Seperti akidah Wahdatul Wujud. Akidah ini hanya datang daripada orang-orang yang mendakwa beryaqazah dengan Nabi SAW, dan Nabi berikan kitab itu kepada beliau. Ada kata mimpi Ustaz, bukan yaqazah. Tetapi kalau kita study betul-betul dakwaan Ibn Arabi itu, dia mendakwa yaqazah dengan Nabi SAW sebenarnya. Jadi dalam mendakwa kasyaf, yaqazah, mimpi, mereka membawa akidah baru. Bahkan mereka membawa hukum hakam baru. Contoh, golongan wali-wali majzub. Mereka dakwa sebagai ni wali-wali, dia boleh langgar syariat sebab dia sudah hilang akal. Sudah hilang akal. Bila kita lihat kepada kitab-kitab segi Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Sya'rani dan sebagainya, segala jenis benda haram dihalalkan untuk golongan majzub ini. Bukankah itu melanggar syariat? Bukankah itu telah melanggar al-qat'iyat minad din? Dan dikatakan bahawa orang-orang ini orang gila. Macam mana orang gila boleh bercakap secara teratur? Siap boleh mengkritik orang yang mengkritik mereka. Didakwa oleh seorang wali meliwat seekor keldai di khalayak ramai, dikata wali tu, wali majzub. Ada yang menyampaikan khutbah secara terlanjang, dikatakan wali majzub. Seolah-olah syariat itu tidak ada nilai lagi bagi golongan wali majzub ini. Dan wali-wali ini didakwa selalu bertemu Nabi SAW. Ada yang mendakwa mereka ini kalau tak jumpa Nabi satu saat, mereka akan menganggap diri mereka sebagai kafir. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung mereka mendakwa bahawa wali-wali majzub ini, ya, diabsahkan kewujudan mereka itu dan dakwaan-dakwaan mereka itu daripada orang-orang yang mendakwa bertemu dengan Nabi SAW, atau bahkan wali-wali majzub ini sendiri mendakwa bertemu dengan Nabi SAW. Jadi dakwaan-dakwaan ini digunakan untuk mengabsahkan perkara-perkara yang melanggar syariat. Saya ambil contoh yang lebih dekat dengan Malaysia ini. Kita ambil contoh Ustaz Asy'ari Muhammad, gerakan Al-Arqam. Beliau mendakwa beryaqazah dengan Nabi SAW. Bukan Nabi dia, dengan Imamul Mahdi, ya, pengasas kepada tarikat Aurat Muhammadiyah dia dakwa.
Dia dakwa bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan Imamul Mahdi, dan Nabi dan Imamul Mahdi memberitahu dia bahawa orang sekian-sekian akan naik menjadi Perdana Menteri, dan orang itu sudah pun meninggal dan tidak jadi Perdana Menteri. Dan kemudian orang itu selepas menjadi Perdana Menteri akan pas jawatan itu kepada Ustaz Asy'ari Muhammad, yang mana dia juga sudah meninggal dunia. Sehingga sampai ke hari ini pengikut-pengikut Al-Aqab, ya, yang tegar, yang masih fanatical, mereka masih mempercayai bahawa Ustaz Asy'ari Muhammad akan hidup balik. Bahkan dia tak mati, dia disembunyikan. Seperti mana akidah Syiah kepada Imam 12 itu. Dia akan datang balik dan dia akan jadi Perdana Menteri. Lihat apabila dakwaan yaqazah, dakwaan kasyaf, dakwaan mimpi ini tersebar dalam masyarakat, dia boleh buat social unrest. Dia boleh membawa ketidakstabilan kepada masyarakat. Baru-baru ini juga tentang PMYT, mimpi Masyitah, siap mendakwa akan berlaku peperangan besar dan sebagainya, sehingga membuat kekecohan dalam keluarga orang tertentu. Bahkan ada yang telah meninggalkan kerja mereka, meninggalkan kampung halaman mereka untuk berpindah ke tempat-tempat tertentu. Jadi, perkara-perkara seperti ini membawa kekecohan kerana apa? Kerana ia tidak boleh dibuktikan, ia tidak boleh dipastikan oleh sesiapa. Maka kita harus dengan serius, we have to take it seriously. Apabila epistemologi asas Islam telah diserang dengan usaha-usaha untuk menyeludup epistemologi yang lain, saya ingatkan, bila epistemologi diserang, ia seperti merobohkan agama itu sendiri. Ia seperti merobohkan agama itu sendiri. It's not lesser than that. Wallahu a'lam.